Orang mampu dengar azan tak pergi semaya jemaah, jadi lembu kenyal, lembu tuli orang panggil. Apa jadi? Firman Allah Ta'ala, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari betis disingkap dan mereka dipanggil untuk bersujud. Malaikat kata sujud semua pada Allah, namun mereka tidak boleh sujud, tak boleh nak sujud dah. Pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu ketika di dunia telah diseru, dipanggil supaya bersujud, sedang mereka dalam keadaan sejahtera tak pergi sujud. Hayya 'alas salah, seolah-olahnya panggil tokoh kayu mari. Satu pengalaman. Satu malam kita dalam perjalanan nak pergi tempat ceramah. Anak tak nak sebutlah kampung mana, duku cerita orang kampung tu nanti. Kita pergi satu surau, pintu buka tak ada orang. Subhanallah, masjid lain duk solat dah. Nak cari kita tak tahu lorong nak pergi. Mungkin kita bukan kampung kita berjalan dalam perjalanan. Kata cepat bawa kereta pergi masjid yang kedua, dia tulis surau kampung ni, kunci pintu. Subhanallahil azim, dua surau tak boleh semaya. Lari kita pecuk kereta pergi, jumpa satu masjid yang ketiga, orang duduk di rakaat akhir dah baru dah. Astaghfirullahalazim. Dalam perjalanan kita, lembu-lembu kenyal ni tepi jalan ni penuh duk makan situ, tak dengar azan, suara Allah Ta'ala panggil hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Sampai hati kamu dengan Allah Ta'ala buat gini. Sampai hati tu, sampai hati, sampai hati. Duduk tepi masjid, azan begitu kuat tapi tak masuk dalam telinga dia. Kalau mari iklan esok nak bagi duit bantuan, duit ihsan RM200, pukul 7 pagi nak bagi, pukul 4 pagi beratur dah situ. Laparnya kita dengan duit, tapi pahala Tuhan nak beri tak menjadi agenda dalam hidup kita. Ini berat ni. Allahu Akbar. Hari ni dalam bab salat jemaah dahsyat. Sebab itulah kalau ada orang minta derma nak buat masjid, kita kata kalau penuh ada hari ni pun cukup dah, tak payah buat besar-besar. Buat besar awak nyanyi kecicok ya, duk mikir nak berak mana. Dah tak ada orang, cicok tu tupai duduk, betul tak? Berat dahsyat. Dan kerana itulah mereka pada hari kiamat telah diliputi oleh perasaan menyesal, sedangkan mereka dahulunya ketika di dunia tidak telah diseru untuk bersujud, untuk bersalat, mereka tak pergi. Kata Ibrahim At-Taimi, yang dimaksudkan dengan seruan di atas iaitulah seruan menuju salat fardu melalui panggilan azan dan iqamah. Ulama tafsir kata, waktu kita panggil dulu di dunia dulu, panggil azan tak dengar. Kata Sa'id Ibnul Musayyib, mereka telah mendengar panggilan hayya 'alas salah hayya 'alal falah, namun mereka tidak mahu mendatanginya, padahal mereka itu dalam keadaan sehat dan selamat. Khaba wa khasir, celaka rugilah orang-orang yang dengar azan tapi buat tuli, buat lembu kenyang, yang tak mahu pergi ke masjid rumah Allah. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas, Nabi mengatakan dalam Bukhari, Nabi mengatakan, sungguhnya aku bermaksud memerintahkan salat, suruh orang diri salat, dan salat itu didirikan, kemudian aku memerintahkan seorang untuk menjadi imam salat. Nabi kita nak perintah orang jadi imam salat, lalu aku pergi dan bersama ke beberapa orang yang membawa ikatan kayu ke api menuju rumah orang-orang yang tidak mahu salat berjamaah, lalu aku membakar rumahnya itu. Nabi nak pergi bakar rumah orang tak sembahyang jemaah tanpa uzur. Dalam hal ini Nabi tidak mengancam untuk membakar rumah mereka, kecuali kepada orang-orang yang meninggalkan salat jemaah yang diwajibkan itu, sehingga membakar apa yang di rumah itu, baik keturunan maupun harta bendanya. Inilah di antara yang berat. Menurut hadis Muslim, seorang laki-laki buta, seorang laki-laki yang buta, tak nampak mata dia, telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya, "Ya Rasulullah,
saya tidak mempunyai seorang penunjuk jalan nak membimbingku ke masjid. Lalu Nabi sallallahu menjawab pertanyaan dengan mengizinkannya pada orang buta itu untuk salat di rumahnya. Tak apalah, Nabi kata, kalau tak ada driver nak bawa ke masjid, mu boleh salat di rumah. Jadi Nabi mengizinkan padanya. Tetapi setelah dia mau berangkat pulang, dia nak balik ke rumah dia, maka Nabi memanggil pula dengan bertanya, "Hei, saudara yang buta ni, apakah kamu mendengar azan?" Mu dengar azan. Lalu si buta itu menjawab, "Ya, ya Rasulullah, saya dengar." Nabi SAW pun bersabda, "Maka engkau mesti menjawab azan itu, kamu kena datang juga. Tunggulah di tepi jalan, akan ada orang yang tarik kamu ke masjid." Kalau orang buta tak ada uzur, tak pergi sembahyang Jumaat. Kita yang celek mata, kenapa tak pergi? Maka kerana itulah ulama mengatakan, buta mata hati lebih dahsyat daripada buta mata dua biji ni. Kalau celek mata ni pun, hati buta, tak ada apa juga, tak pergi juga. Banyak lagi lah riwayat-riwayat yang lain yang boleh menceritakan kepada kita tentang kelebihan salat, bahayanya orang yang tak pergi sembahyang berjamaah, maka pada hari kiamat mereka akan menyesal terhadap apa yang telah mereka lakukan itu. Tengok ni, kalau kita tengok sikit cerita orang dulu. Menurut riwayat Ibnu Abbas cerita orang dulu, dia kata Ar-Rabi' bin Khaisam telah patah punggungnya kerana lumpuh, patah punggung dia, tetapi dia pergi ke tempat salat dengan memakai tongkat. Dia bertokak pergi nak sembahyang Jumaat. Lalu seorang telah mengatakan kepadanya, "Hei Abu Muhammad, anda telah dibebaskan, tak payah pergi sembahyang ke masjid, solat aja di rumahmu, muka bertongkat ni patah kaki. Sedangkan engkau termasuk orang yang berhalangan, keuzuran ada." Lalu dia jawab, "Benar sekali ucapanmu, nasihat awak tu betul, saya ni uzur. Tetapi aku telah mendengar seruan azan yang menjemput hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, maka siapa yang boleh mendatanginya walaupun dengan merangkak atau bertatih sekalipun, hendaklah dia melaksanakannya." Allahu Akbar. Kata seorang lagi, Hatim Al-Asam, "Pada suatu waktu aku ketinggalan salat jemaah, yang kemudian Abu Ishaq Al-Bukhari sendiri datang memberikan takziah kepadaku." Allahu Akbar. Orang dulu, kalau sahabat dia tak ada pergi jemaah, lepas maya sahabat-sahabat dia pakat pergi ke rumah ucap takziah. Tahu ucap takziah ni untuk apa? Takziah ni orang ucap ke orang mati keluarga. Zaman orang soleh beramal dulu, bila sahabat dia tak pergi maya, dia pergi ucap takziah dah dia. Kalau nak zaman kita lah ni, kau duk mengucap takziah lah kita je. Nah. Dan jika anakku yang mati, tentulah yang akan bertakziah yang akan datang adalah lebih daripada 10,000 orang. Sebab bencana yang menimpa keagamaan seseorang adalah dipandang rendah oleh kebanyakan orang daripada bencana yang menimpa dunia. Allahu Akbar. Kata sebagai ulama salaf yang lain pula, apa yang ditinggalkan oleh seorang berupa salat jamaah, tinggal sembahyang jemaah, maka yang demikian itu kerana dosa yang telah menimpanya. La ilaha illallah. Kita tak pergi sembahyang jemaah ni sebab adalah dosa yang kita buat. Berat-berat belaka cerita hari ni. Kata Ibnu Umar, pada suatu hari Umar radhiyallahu anhu telah keluar menjenguk kebunnya yang ditanami kurma. Kemudian dia kembali dengan mendapati orang telah melakukan salat asar. Lalu Umar mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seolah-olah dia kematian keluarga, tak ada sembahyang jemaah. "Aku ketinggalan salat jemaah, maka jadikan kamu saksi," kata Umar, "bahawa kebun ini saya sedekahkan kepada fakir miskin untuk menebus dosa kafarah yang dia terlepas daripada sembahyang jemaah." Banyak lagi lah cerita-cerita tuan-tuan muslimin dan muslimat. Setakat itulah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan masuk perbincangan yang seterusnya. Dosa besar yang kelima, tidak mengeluarkan zakat. Dosa besar yang kelima, tidak mengeluarkan zakat. InsyaAllah persambungannya dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.